Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 bersama saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Antara paparan hari ini, 3 muka baru dilantik Exco Johor, 2 digugurkan. Juga bom ke-9 berhampiran lapangan terbang Colombo berjaya dimusnahkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Susulan 8 letupan yang menggegarkan Sri Lanka semalam, satu lagi bahan letupan ditemui dan berjaya dimusnahkan oleh pihak berkuasa negara itu. Bom ke-9 itu ditemui di lapangan terbang antarabangsa Colombo. Menurut jurucakap Tentera Udara, bahan letupan itu adalah jenis bom pipe diperbuat daripada PVC berukuran 1.8 meter panjang. Susulan penemuannya, bangunan itu segera dikosongkan sementara bagi membolehkan anggota pasukan udara menjalankan kerja-kerja memusnahkan bom berkenaan. Sebagai langkah berjaga-jaga, semua penumpang yang mahu menaiki penerbangan di lapangan terbang itu diminta hadir seorang diri dan tidak ditemani individu lain bagi mengawal kemasukan orang ramai ke kawasan itu. Dalam pada itu, Perdana Menteri Sri Lanka berkata kerajaan itu memberikan kuasa sepenuhnya kepada pihak berkuasa bagi menjalankan siasatan dan penangkapan semua suspek yang disyaki terlibat dalam insiden serangan berdarah itu. Setakat ini, seramai 24 suspek sudah ditahan bagi membantu siasatan berkenaan. ඒකට වගකීම් පුද්ගලයන් හොයාගන්න කියලා නියෝග දීලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ උවමනා බලතල සියල්ලම දෙනවා. මෙහෙම අපරාධ කරන්න ඉඩ දෙන්නත් බෑ. එහෙම ඉන්න අය ගැන අපි හොයා බලන්න ඕනේ. මේ පිළිබඳ තිබුණු අඩුපාඩුකම් ගැනත් අපි හොයලා බලමු. Tambahnya, beliau tidak menganggap serangan itu sebagai mensasarkan mana-mana kumpulan agama, sebaliknya menyifatkan insiden itu menjejaskan semua penduduk Sri Lanka. Setakat ini, lebih 200 orang dilaporkan terbunuh termasuk puluhan warga asing, manakala lebih 400 lagi cedera. Selepas mengeluarkan perintah berkurung semalam, pihak berkuasa Sri Lanka hari ini menarik balik perintah berkurung di negara itu. Sejumlah besar pelancong dan penduduk yang terkandas di lapangan terbang utama dilihat mula keluar selepas sekatan ditarik balik. Bagaimanapun, tindakan kerajaan Sri Lanka yang menyekat akses media sosial dan mesej termasuk Facebook dan WhatsApp menjadikan maklumat berkenaan sukar disebarkan. Sumber kerajaan berkata Presiden Maitripala Sirisena yang berada di luar negara ketika serangan berlaku akan memanggil mesyuarat Majlis Keselamatan Nasional awal hari ini. Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe turut dijangka menghadiri mesyuarat berkenaan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini mengutuk sekeras-kerasnya pelaku serangan keganasan di beberapa lokasi di Sri Lanka semalam. Seri Paduka turut menzahirkan perasaan duka cita yang amat mendalam atas kehilangan nyawa dan kecederaan yang berlaku. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin, Seri Paduka juga mengucapkan takziah dan simpati yang tidak terhingga kepada mangsa-mangsa jenayah tidak berperi kemanusiaan dan tidak bertamadun itu yang disasarkan kepada orang tidak berdosa semasa sambutan perayaan Easter, iaitu ketika penganut Kristian sedang berkumpul untuk berdoa dan merayakan sambutan itu. Seri Paduka turut menyatakan sokongan dan solidariti Malaysia dengan mangsa, keluarga dan rakyat Sri Lanka. Malaysia juga bersedia untuk menghantar bantuan kepada kerajaan Sri Lanka bagi kerja-kerja pemulihan di kawasan terjejas ikuran serangan bom terancang yang menggegarkan beberapa lokasi di ibu negara itu yang mengorbankan lebih 130 orang. Kenyataan ringkas itu dimuat naik Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah ke dalam akaun Facebook beliau malam tadi. Malaysia juga mengutuk sekeras-kerasnya tindakan keganasan itu dan menggesa supaya pelakunya dibawa ke muka pengadilan. Tambahnya, beliau telah bercakap dengan rakan sejawatannya dari Sri Lanka, Tila Marapana, untuk menyampaikan takziah daripada kerajaan Malaysia kepada mangsa dan keluarga yang terlibat.
Up 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Seramai 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Johor mengangkat sumpah di hadapan Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar pagi tadi. Istiadat pelantikan berlangsung pada jam 9 pagi di Balai Mengadap Istana Bukit Serin, Johor Bahru. Terdahulu pada majlis sama, Sultan Johor berkenan mengurniakan darjah Sultan Ibrahim Johor yang amat disanjungi pangkat kedua Datuk Mulia Sultan Ibrahim Johor DMIJ yang membawa gelaran Datuk kepada Menteri Besar Dr. Sarudin Jamal. Datuk Dr. Sarudin sebelum ini mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Johor ke-17 pada 14 April lalu. Barisan 10 exco yang dilantik menyaksikan 3 muka baru. Adun berkenaan ialah Adun Bukit Permai Tosrin Javanti dan Adun Tenang Muhammad Solihan Badri dan Adun Jementah Tan Chen Chun. Ketiga-tiga nama baru itu menggantikan 2 exco yang digugurkan dan slot exco Datuk Dr. Sarudin yang dilantik sebagai Menteri Besar. Manakala 7 exco yang dilantik semula ialah Adun Parityani Aminul Huda Hassan, Zulkifli Ahmad Kota Iskandar, Jimmy Puah Wee Se Bukit Batu, Dr. S. Ramakrishnan Bekok dan Adun Semerah Muhammad Khuzan Abu Bakar. Turut kekal Adun Paloh Sheikh Omar Ali dan Liao Chai Tung Johor Jaya. Pelantikan Exco Johor yang baru adalah keputusan Pakatan Harapan PH di negeri itu. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, keputusan itu tidak dipengaruhi oleh Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. The Sultan has no influence. So it is a PH decision. I suppose so, whether it's Johor PH. Tun Dr. Mahathir mengulas mengenai pelantikan Exco Johor yang berlangsung pagi tadi di Istana Bukit Serin, Johor Bahru yang menyaksikan 3 muka baru dilantik bagi menggantikan mereka yang digugurkan. Terdahulu, Perdana Menteri merasmikan Konvensyen Orang Asli Kebangsaan 2019 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pagi tadi. Kerajaan akan mengkaji semula sistem kuota untuk program matrikulasi. Perdana Menteri berkata demikian ketika diminta mengulas cadangan pemuda DAP supaya sistem kuota kaum untuk program itu dimansuhkan. We'll study the problem. Sebelum ini, Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata dasar 90% pelajar Bumi Putra untuk program matrikulasi akan dikekalkan. Bagaimanapun, katanya Kabinet akan mengkaji sama ada lebih banyak tempat akan dibuka untuk golongan bukan Bumi Putra. Hanya terdapat 25,000 pengambilan setiap tahun bagi program berkenaan. Dasar semasa adalah 22,500 dikhaskan untuk pelajar Bumi Putra, manakala 2,500 lagi untuk bukan Bumi Putra. Semua pihak diingatkan supaya tidak mengedar dan memuat naik rakaman transkrip prosiding Mahkamah CRT membabitkan perbicaraan kes SRC International Serian Berhad dihadapi bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali mengeluarkan peringatan itu selepas pihak pendakwaan memaklumkan rakaman CRT membabitkan perbicaraan kes itu dimuat naik ke laman Facebook oleh bekas pegawai khas Najib Isham Jalil. Tambah Muhammad Nazlan, rakaman CRT bertujuan membantu semua pihak dan membuat nota dalam perbicaraan. Bagaimanapun, hakim berkenaan bersetuju dengan hujah peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah yang mewakili Datuk Seri Najib bahawa kes itu masih dalam siasatan dan mahkamah tidak boleh membuat keputusan awal berhubung isu berkenaan. Tindakan mengedar, mahkamah mengeluarkan arahan berhubung tindakan mengedar dan memuat naik rakaman CRT bagi prosiding perbicaraan itu. Seorang pendaki di Gunung Korbu Hulu Kinta diipuh maut akibat parah di kepala selepas terjatuh dari ketinggian 6 meter ketika mendaki gunung itu semalam. Mangsa Lee Hian Seng, 60 tahun, disahkan meninggal dunia selepas dibawa keluar dari lokasi kejadian menggunakan helikopter bomba dan penyelamat kira-kira jam 9 pagi tadi. Menurut jurucakap bomba dan penyelamat Perak, mangsa mengikuti ekspedisi pendakian di Gunung Korbu bersama 12 pendaki lain sebelum terjatuh dan pingsan di lokasi. Difahamkan perjalanan untuk ke lokasi kejadian dari kaki gunung mengambil masa 12 jam. Pasukan penyelamat terpaksa mendapatkan bantuan unit udara bomba kerana laluan yang sukar. Bagaimanapun, operasi menyelamat terpaksa ditangguhkan semalam berikutan keadaan cuaca buruk.
Seramai 21 anggota bomba dibantu 28 anggota Ranger Hutan, Polis dan Kesihatan meneruskan operasi pagi tadi. Mangsa dibawa keluar dengan helikopter dan disahkan meninggal dunia. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada polis untuk tindakan selanjutnya sebelum operasi ditamatkan 10 pagi. Satu mayat yang belum dikenal pasti identitinya ditemui rentung dalam sebuah kereta berdekatan estet Sungai Adong di pinggir Bandar Miri, Sarawak. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Miri, Lau Poh Kiong berkata, kejadian berlaku kira-kira jam 2.20 pagi. Sebaik menerima panggilan tentang kejadian, 8 anggota bersama sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Lopeng dikejarkan ke lokasi. Selepas kerja-kerja pemadaman api, pemeriksaan pasukan bomba menemui mayat seorang mangsa rentung di dalam kenderaan. Setelah pihak forensik membuat siasatan awal, mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Miri ACP Lim Meng Sia ketika dihubungi berkata kejadian diklasifikasi sebagai kes kemalangan. Ujarnya siasatan lanjut sedang dilakukan bagi mengenal pasti bagaimana mangsa boleh berada di kawasan ladang kelapa sawit berkenaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mesin penghantar arang batu sepanjang 200 meter di loji Janakuasa Tanjung Bin di Serkat Pontian, Johor terbakar awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 6 pagi itu, kebakaran menyebabkan asap tebal kelihatan pada jarak lebih 3 km. Penolong pengarah bahagian operasi bomba dan penyelamat Johor, Saiful Iswandi Hassan berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 6.26 pagi. Ujarnya, kebakaran hanya membabitkan mesin penghantar arang batu berkenaan. Sebanyak 3 jentera dengan 17 anggota dihantar ke lokasi kejadian. Bomba dibantu pasukan bertindak kecemasan ERT Malakoff Corporation Berhad dan ERT Petrokimia untuk memadamkan kebakaran. Sehingga kini tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Punca dan anggaran kerugian masih dalam siasatan pihaknya. Seterusnya, Maybank mensasarkan peningkatan 15% dalam pelaburan bagi Amanah Saham Bumi Putra ASB pada Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM 2019 kepada RM120 juta berbanding RM104 juta di rekod tahun lalu. Ketua Perkhidmatan Kewangan Komuniti Maybank, Datuk Hamirullah Burhan berkata, ia berdasarkan keyakinan berterusan pelanggan melabur dalam produk Amanah Saham Nasional Berhad ASNB termasuk kemudahan disediakan melalui saluran digitalnya. Beliau berkata MSAM adalah platform terbaik untuk orang ramai memahami dengan lebih mendalam mengenai simpanan masa depan dan pelbagai pilihan pelaburan dalam pasaran. Dalam 3 bulan pertama 2019, kumpulan itu berjaya mengumpul sejumlah lebih RM6.1 bilion pelaburan ASNB. Maybank mengunjur untuk menjana lebih RM25 bilion pelaburan ASNB menjelang akhir tahun ini. Malaysian Industrial Development Finance Berhad MIDF melancarkan platform Kaya Ban bagi berkongsi ilmu dan tip pembiayaan peribadi. Pengarah urusan kumpulan MIDF, Datuk Sharon Mughzani berkata, perisian dalam halaman Facebook itu berfungsi sebagai kaedah untuk membantu rakyat mengecapi kebebasan kewangan. Selain berkongsi idea, cadangan dan memberi nasihat untuk membuka potensi pendapatan, mengembangkan kekayaan serta mengekalkan kestabilan kewangan. Kaya Ban adalah platform kumpulan menyediakan kepakaran untuk konsultasi dan sokongan peribadi kepada pelanggan, sekaligus memudahkan lagi komunikasi antara pelanggan dan pakar dengan lebih pantas dan konsisten. MIDF adalah anak syarikat milik penuh permodalan nasional Berhad PNB. Pelancaran Kaya Ban itu dibuat bersempena Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM 2019 di Sungai Petani Kedah yang sedang berlangsung hingga 25 April ini. Magnum Opus 40 tahun M. Nasir kembali dengan siri yang kedua selepas kejayaan Magnum Opus siri pertama Kembara ke Solo. Acara bual bicara itu memfokuskan kepada karya M. Nasir untuk kumpulan Search dan Wings sekaligus mengembalikan kenangan rock pada tahun 90-an. Bual bicara ini dibarisi ahli panel seperti penulis lirik Bob Lukman, penyanyi Wings Datuk Awi, pengarah filem Nasir Jani dan juga pemain bass Search Nasir Daud. Tema dia hari ini adalah rock
rock yang saya buat untuk Search dengan Wings. Muzik rock yang saya buat untuk Search dengan Wings. Ya. Walaupun tak habis masa tak mengizinkan, tapi kita telah cover ada punya sedikit dia punya awal-awal. Dikenali dengan julukan Sifu dalam industri seni muzik Malaysia, setiap karya M. Nasir telah memberi impak kepada masyarakat. Selain menyanyi, beliau popular sebagai seorang penggubah lagu. Beliau telah menerbitkan 7 dari 12 album Studio Search dan menerbitkan 4 dari 11 album Studio Wings. Orang nak kena tahu bahawa M. Nasir telah menguasai beberapa dekad dan beberapa genre muzik dan hati-hati besar. Jadi kalau dia orang tahu benda ni, walaupun sekarang mungkin dia orang berada di puncak, tapi dia tak boleh memandang rendah terhadap M. Nasir yang pada zaman dia tu dia telah berada di puncak pada masa itu kan. Istimewanya program kali ini, persembahan M. Nasir diiringi kumpulan The Gong. Mereka mempersembahkan lagu-lagu Search dan Wings mengikut cara tersendiri. Persembahan luar biasa itu berlangsung selama 1 jam bertempat di Auditorium Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL baru-baru ini. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Hari ini Ukraine dikejutkan dengan keputusan pilihan raya Presiden negara itu apabila seorang pelawak tanpa sebarang pengalaman politik menang dengan memperolehi 73% undi. Volodymyr Zelensky yang mana sebelum ini pernah berlakon sebagai presiden dalam satu rancangan televisyen menumpaskan penyandang Petro Poroshenko 41 tahun. Poroshenko hanya memperoleh 24% ketika keputusan rasmi diumumkan. Bintang siri television Servant of the People itu kini mengambil alih negara dengan 45 juta orang itu disertai cabaran tidak pernah menduduki sebarang platform politik. Zelensky dalam ucapan kemenangannya berkata, beliau berjanji tidak akan mengecewakan pengundinya dan kemenangan ini menunjukkan semuanya tidak mustahil. Zelensky menerima ucapan daripada pemimpin Eropah dan seterusnya dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron dan rakan sejawatannya dari Poland Andrzej Duda membuat panggilan telefon. Keputusan luar biasa ini terhasil kerana pengundi kecewa dengan ketidakadilan sosial, rasuah dan perang dengan pemisah disokong Rusia di timur Ukraine meragut 13,000 nyawa. Seterusnya, sekurang-kurangnya 19 orang terbunuh manakala 14 lagi hilang dalam insiden tanah runtuh dan banjir lumpur di barat daya Colombia. Sekurang-kurangnya 5 mangsa lain cedera. Menurut agensi bantuan bencana, hujan lebat antara punca insiden itu yang berlaku ketika waktu awal pagi di daerah Rosas. Ketika ini, operasi menyelamat masih dijalankan di kawasan terbabit bagi mengesan mangsa yang tertimbus. Sekurang-kurangnya 8 rumah dilaporkan rosak teruk dan laluan lebuh raya terpaksa ditutup. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih kesayangan bola sepak tempatan Liga Super, hanya satu perlawanan berlangsung semalam menyaksikan Kedah jatuh satu anak tangga ke kedudukan keempat Liga berikutan kekalahan 1-0 kepada Melaka United. Jaringan tunggal Casagrande turut menyaksikan Melaka naik ke tangga kelima Liga memintas PKNS FC selepas mengumpul 14 mata dari 10 perlawanan. Aksi di Stadium Hang Jebat yang mempertemukan Melaka United dan Kedah pastinya dinanti penuh minat penyokong-penyokong Selangor terutamanya.
Mereka paling awal mengasak namun tandukan Casagrande tersasar pada minit ke-10. Minit ke-23, asakan bertali arus Kedah agak menekan Melaka. Cuma ketangkasan Khairul Fahmi Cik Mat harus dipuji selepas berjaya menyekat percubaan lawan. Terus sengit sepanjang 45 minit pertama namun perlawanan berkesudahan dengan keputusan seri 0 sama. Dan 4 minit selepas rehat berpunca dari sepakan percuma, Casagrande berjaya menanduk masuk hantaran Safiq Rahim untuk gol pembukaan Melaka menggamatkan suasana di Stadium Hang Jebat. Situasi sama berulang pada minit ke-53 namun ia berjaya dipatahkan barisan pertahanan Kedah. Keputusan 1-0 kekal hingga tamat perlawanan dan Kedah terpaksa melepaskan kedudukan tangga ketiga kepada Selangor. Sebaliknya Melaka ceria kembali melakar kemenangan selepas kadar mengutip satu mata pada 4 perlawanan Liga Super sebelum ini. We lost Zakwan, then after that when Azwari replaced, we also lost Azwari. So this is the factor maybe because of the tight schedule we have. Melaka is more fresher. So, but I felt that the boys did very well in the first half. Second half is just that the set pieces we let in the goal, free header. We have to be more disciplined. Tahniah kepada pemain-pemain. Kita nampak kesungguhan memang terbukti. Mereka bermati-matian untuk mendapat 3 mata yang penting untuk kembalikan pasukan ke landasan. Mereka berusaha dan ini adalah satu kemenangan yang akan saya berharap akan membakar semangat pemain seterusnya selepas ini. Sekian paparan hari ini. Keindahan flora dan fauna di Taman Negara Costa Rica mengakhiri Buletin 1.30. Salam hormat. Assalamualaikum.